Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Ustazah nak masuk kepada bidang yang baru iaitu bidang hadis. Okey, tajuk hadis kita hari ini ialah hormat orang tua, sayangi orang muda. Okey, tajuk kita hormat orang tua dan sayangi orang muda. Okey. Seterusnya, hadis ini apa yang perlu kita fokuskan dalam bidang hadis? Bidang hadis memfokuskan kemahiran membaca dan memahami hadis terpilih serta mengamalkan tuntutannya dalam kehidupan harian. Dalam bidang hadis, kita kena tahu membaca hadis dan kita kena faham maksud hadis. Kemudian kita amalkan apa yang dituntut dalam hadis. Okey. Hari ini kita nak tengok tajuk hadis kita ialah yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey, baca dan faham. Okey, Ustazah akan bacakan teks ini. Teks ini kamu boleh tengok dalam buku teks kamu ya. Okey, murid-murid, kita telah sampai di rumah orang tua kenangan bakti. Okey, murid-murid ni dia pergi rombongan ke rumah orang tua kenangan bakti. Kita akan santuni para penghuni rumah ini. Rasulullah SAW amat menyukai orang yang menghormati orang tua. Baginda bersabda. Okey, baginda bersabda ni maksudnya berkata, bercakap. Okey, baginda bersabda, An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Okey, rawah Abu Daud wa Tirmizi. Maksudnya daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Okey, riwayat Abi Daud dan Tirmizi. Okey. Nanti Ustazah akan terangkan mengenai hadis ini. Okey, tengok nombor 2. Apakah pengertian dan kepentingan hadis ini, Ustaz? Kawan kamu dia tanya, apa pentingnya hadis ini? Apa pengertian hadis ini? Okey, jom kita tengok. Okey, Ustaz dia kata, hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Okey, yang keempat, hadis penting kerana hadis sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Okay. Maksud hadis. Kita tengok apa maksud hadis. Okay. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okay, maksudnya hadis ni apa saja yang ada pada Nabi Muhammad itu dinamakan hadis. Okay? Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sama ada dari segi perkataan. Okay, dari segi perkataan. Perkataan itu dari segi percakapan Nabi. Perbuatan. Okay, dari segi perbuatan Nabi. Pengakuan atau sifat baginda. Okay, pengakuan ataupun sifat baginda. Okay. Ingat ya, hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi. Sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat Nabi. Okey, ingat ada 4. Perkataan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang Nabi cakap, apa saja yang Nabi buat, apa saja yang Nabi buat akuan, pengakuan Nabi ataupun apa saja sifat Nabi itu dinamakan hadis. Okay, setakat ni faham ya? Okay, seterusnya. Kepentingan hadis.
Kenapa hadis ni penting kepada kita umat Islam? Okay. Hadis penting kerana sumber hukum yang kedua. Okay. Hadis ialah sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Okay. Maksudnya Al-Quran ialah sumber hukum yang pertama. Hadis ialah sumber hukum yang kedua. Al-Quran yang pertama, hadis ialah sumber hukum yang kedua. Okay. Seterusnya. Okay. Apakah fungsi hadis? Okay, fungsi hadis. Apa dia fungsi dia? Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Okay, hadis ni dia fungsi dia nak jelaskan apa saja hukum secara terperinci. Okay, contoh hukum kita dapat daripada Al-Quran. Okay, Al-Quran kata kita kena mendirikan solat. Okay, Al-Quran hanya cakap kita wajib menunaikan solat. Tapi macam mana cara nak tunaikan solat itu? Al-Quran tak ada tulis. Tapi kita boleh tahu melalui hadis Nabi. Sebab itulah fungsi hadis ialah menjelaskan hukum dalam Al-Quran itu secara terperinci. Okey? Okay, seterusnya. Okey. Ini yang kita baca tadi tu. Okey, ini Ustazah besarkan hadis yang kita baca tadi. Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey, hari ini Ustazah nak ajar satu hadis sahaja. Hadis yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Okay, maksudnya daripada, boleh baca kat bawah sekali ya. Ni maksud dia, daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Okay, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Daud dan Tirmizi. Okay, Nabi cakap bukan daripada golongan orang Islam. Kalau kita ni tidak mengasihi orang yang muda. Kita tidak sayang kepada orang muda dan kita tidak memuliakan, tak hormat orang tua. Okay, Nabi cakap bukan daripada kalangan umat Nabi. Kalau kita tidak hormat orang tua dan tidak sayang orang muda. Okey, jadi lepas ni kamu kena hati-hati dalam setiap tindakan kamu. Kamu kena sentiasa menyayangi orang yang lebih muda seperti adik kamu. Kanak-kanak tu kamu kena menyayangi mereka. Jangan suka marah-marah. Jangan suka bully adik-adik kamu. Kamu kena sayang. Dan kita kena sentiasa menghormati orang tua. Tak boleh kita herdik orang tua. Kita tak boleh abaikan orang tua. Kita kena hormati orang tua. Orang tua ni siapa? Seperti ibu ayah kamu, para guru dan atuk nenek kamu dan semualah orang yang lebih berumur daripada kamu. Okey, faham? Sebab Nabi dah cakap dah. Siapa yang tak kasihi, tak sayang orang muda dan siapa yang tak hormat orang tua, mereka bukan daripada kalangan umat Nabi. Okey, faham ya? Okey, hari ini kita dah belajar apa itu maksud hadis, fungsi hadis dan kepentingan hadis dan kita telah baca satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW iaitu laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Okey, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Okey, Ustazah bacakan lagi sekali maksud dia. Daripada Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Okay, Ustazah harap kamu dapat sesuatu pada hari ini dan itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.